Jadi ini antara sebab besar yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang mampu mencacatkan kemurnian akidah tauhid. Okey, hati-hati. Jadi dia kata wa wada'a as-sutur alai wa wad'u as-suturi 'alaiha wa tajsisuha wa tazyinuha bi ablagh zinah. Dan dia meletakkan dinding-dinding di atasnya dan dia meninggikannya dan dia memperindah,kannya dengan keindahan-keindahan yang melampau, yang paling cantik, wa tahsinuha bi akmali tahsin, mencantikkannya dengan yang paling cantik, dengan sesempurna kecantikan. Fa innal jahila idza waqa'at 'ainuhu 'ala qabri min al-qubur qad buniyat 'alaihi qubbah fadakhalaha. Okey, wa nadhara 'ala al-quburi as-sutura ar-ra'i'ata was-suruj al-mutala'li'ata wa qad sata'at hawlahu majamiru at-tib fala syakka wala raiba annahu yamtali'u qalbuhu ta'dhiman lidzalika al-qabr. Itu dia. Sangat jelas dia kata di sini. Sekiranya seorang jahil tu dia telah ternampak, terjatuh ke mata dia itu kubur. Ini dia nampak kubur, yang mana kubur tersebut, daripada kubur-kubur ni dibina di atasnya kubur. Oh, dia nampak, orang jahil ni nampak. Maka dia pun masuk. Dan dia pun tengok kubur ni, dinding dia sangat cantik, elok. Dan di situ juga ada lampu-lampu yang mutala'li'ah, yang bergemerlapan. Dan juga waqad sata'at, dan juga terang di sekeliling dia itu yang apa dia, majamirut tib, yakni kayu-kayu, ataupun tempat-tempat batu-batu yang wangi, ini sapu dengan wangian, cantik betul ini. Maka tidak syak lagi dan tidak diragukan lagi akan wujud di hatinya satu perasaan memuliakan tempat tersebut. Oh, tempat ni bagus. Okey, wa yadhiqu dhihnuhu an tasawwuri ma li hadzal mayt min al-manzilah. Maka kepala dia pun mula akan disempitkan dengan gambaran-gambaran, ni mayat ni dalam ni mesti somebody, kedudukan dia apa ni. Wa yudkhiluhu min ar-raw'ah wal mahabah ma yuzra'u fi qalbihi min al-aqaid syaitaniyah. Dan akan masuk ke dalam hati dia, jiwa dia, rasa haibah, rasa hormat, rasa ni, yang mana akan tertanamlah, ataupun dia panggil tumbuhlah di dalam hatinya akidah-akidah syaitan ini, allati hiya min a'zami makaid syaitanil muslimin, yang mana ia merupakan sebesar-besar penipuan syaitan kat umat Islam. Macam ni lah pi kubur kampung-kampung hak biasa kita tu, dengan kita pi makam-makam tertentu di masjid, yang di masjid-masjid tertentu lah, pi masuk, dengan balut kuningnya, oringnya, macam-macam balut, bubuh payungnya, bubuh ninya. Perasaan lain tak lain? Pasti lain. Pasti lain. Dia takkan akan main rasa biasa. Dia kata, ni kok apa ni? Ini dulu mak orang ni besar dulu. Jadi dia akan main dulu je. Kalau tidak, tak ada lah pemujaan nombor ekor di kubur. Masyhur tak pemujaan nombor ekor di kubur ni negara kita ni? Masyhur. Khususnya kubur-kubur yang telah ditinggal lama, yang masih dipelihara, yang masih dijaga berbatu bata cantik elok, masih berterusan dan duk ada sampai lah ni. Jadi ini cerita Imam Syafi'i ni cerita betul, cerita benar. Bila terhasilnya perasaan tu, dia akan main rasa memuliakan, dan akan dilanjutkan dengan amalan-amalan ritual-ritual tertentu. Wa ashaddi wasailahu ila dhalalil ibad, dan merupakan yang wasilah, iaitu perantara yang paling dahsyat yang membawa kepada kesesatan hamba-hamba Allah. Ma yuzalziluhu anil islami qalilan. Benda ni akan membuatkan dia bergempar, yakni dia bergoyang Islam dia itu sikit demi sikit. Okey, hatta yatlubu min sahibi dhalika al-qabr ma la yaqdiru alayhi illa Allah Subhanahu wa ta'ala fayusiru fi adadil musyrikin. Sampai mula-mula dia goyangkan dulu, dia bagi wujud perasaan memuliakan dulu, perasaan suka teringin, nak pergi selalu teringin. Lama kelamaan syaitan akan cucuk masuk, hang minta lah kat dia. Apa-apa yang hang rasa nak ni, hang nazak atas dia,
hang ni atas dia buat apa-apa yang tertentu, yang mana kata di sini sehingga memintalah si lelaki ini, tuan ini kepada kubur ni sesuatu yang tak mampu orang kubur ni lakukan, mayat ni lakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mayat tak buat apa dah kecuali Allah. Maka pada ketika itu dia tergolong di kalangan orang-orang yang syirik, musyrik, yang menyengutukan Allah dengan sesuatu. Ini kejayaan syaitan. Jadi kita jangan support syaitan untuk benda ni. Okay? Kemudian seterusnya seperenggan lagi kita baca, waqad yahsulu lahu hadha syirk, waqad yahsulu lahu hadha syirk. Nak habis ni 3 lai. Saya bagi semangat bawah cepat. وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول زورة له إذ لا بد أن يخطر بباله أن هذه العيانة البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه إما دنيوية أو أخروية فيستصغروا نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه العلماء زائرا لذلك القبر وعاكفا عليه ومتمسحا بأركانه. Itu dia kata di sini, dan terhasillah syirik hanya dengan permulaan mula-mula mata memandang pada kubur itu yang dihias dengan sifat-sifat sedemikian rupa, dan pada kunjungan yang awal pi kali pertama tu dah ada dah unsur-unsur syirik, yang mana sudah pasti penuh benaknya ni dengan digangguan orang kata apa, manusia-manusia yang hidup yang berada di sekitarannya, yang turut pergi dan melakukan amalan-amalan di situ, yang mana depa semua pi untuk faedah tujuan-tujuan tertentu. Dia jahil ni, cerita hasil orang, tak ada apa dalam jiwa dia ni, dia jahil, tukir. Dia pi, cantik tempat ni, masuk. Ini pasal apa? Cantik elok ni, pasal siapa ni? Lepas tu dia tengok orang main masuk seorang, dia tengok orang ni masuk seorang. Ni main buat apa? Kami main doa tu ni. Pasal apa? Pasal sebab yang tertentu. Benda ni berlaku. Saya pergi ke China, Tolpah. Kita transit di Guangzhou. Kita nak pergi ke Kunming. Transit di Guangzhou sebelum kita pergi ke Kunming. Pergi kubur yang orang kata kubur Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi kan. Tapi sebenarnya dia bukan tulis Sa'ad ibn Abi Waqqas pun, dia tulis Abu Waqqas saja. Kubur apa kita tak tahulah. Saya pergi tengok perkuburan tersebut. Dan kebetulan pergi tu kata, jom kita pergi tengok ni, orang duk kata ni. Pergi tengok, dia buat jadikan satu taman. Dalam taman tu ada, dia buat macam bentuk kubah dom gitu, masjid itu. Dalam tu kubur. Dia buat bagi tinggi, dia bubuhkan kain, dia tulis dengan ayat Quran, dia tulis dengan ada hadis palsu pun dia tulis atas tu. Iaitu siapa-siapa yang tidak ada keinginan nak ziarah kubur wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tutupkan hatinya dan sebagainya. Macam-macam lagi ada tulis. Ini hadis palsu. Tulis. Lepas tu memang macam ni duk cerita ni. Ada orang duk masuk orang. Ada orang di China ni, ada orang Pakistan pun ada orang main daripada Timur Tengah pun ada, daripada Eropah pun ada. Sapu. Kalau kita jahil, ini why you doing this? Kita contoh. Kau putih sikitlah. Kan? Dia agak pasal apa buat lagu tu kan. Dia mesti akan kata tempat ni mendatangkan keberkatan pada dia ni. Keluar daripada tu saya jumpa ada main daripada India, ada orang. Saya main buat apa ni? Oh, kita dengar di sini bagus, kita nak doa, kita nak berniaga di sini. Kalau saya jahil, saya tak tahu apa, saya tak ada ilmu pasal agama, saya tak ada ilmu pasal akidah, lebih daripada depa. Kita ragas naik atas tu. Buat takat depa tak idea apa. Dulu pernah dulu ada satu program di
Saya ingat di masa kita sekolah menengah dulu. Sekolah menengah dulu masa tu saya form 2 atau form 3 ya. Kita dah buat satu rombongan ada ke Selangor. Ada program pertandingan hafalan Quran gitulah. Saja apa ni bersifat persahabatan dengan sekolah-sekolah tertentu lah. Jadi ada satu sekolah dekat dengan sekolah tu, dia ada satu masjid yang di situ ada makam. Lepas tu malam tu dah dengan kawan-kawan ni biasalah kita nak pergi minum, nak pergi berjalan kat tepi tu. Pergi minum, berkata jom kita pergi masjid. Pergi masjid. Bila tengok masjid, tengok makam. Makam tu kali masuk. Makam tu tak boleh masuk, dia kunci semua. Wah, kita masuk oh. Wali. Dak tu kita dulu, contoh kita masa jahil ni. Waktu kita dulu. Tu yang boleh jadi cerdik. Memang kami panjat. Ada 3-4 orang. Kami mai jauh daripada polis tu. Bukan senang nak main sini. Panjat masuk. Memang tengok makam yang baluk ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tak boleh pergi Madinah? Tapi itulah mentaliti masa jahil. Bukan nak salahkan ni, pasal tak tahu apa, memang kita tak ada ilmu. Pasal apa ni? Pasal kita tanya orang masjid, tanya Tok Bilal tu buat apa? Oh, ini ada keturunan tertentu lah, ini dia apa semua ni. Maka mai kita masa tu kecil-kecil lagi, oh dia ni. Masa tu kita dah pergi jampi, pensel nak periksa pun pergi jampi tu apa? Ambil pensel, ambil rubber, pembaris bagi ha. Sekejap. Tu esat lagi kalau salah pensel tu bangkit ni lagi. Itu cerita dia lah. Tapi itu adalah realiti yang berlaku masa kita jahil. Pasal apa? Pasal hanya Tok Bilal cerita saja. Tok Bilal cerita yang tu kubur ni orang tertentu sini sekian. Jom kita pergi, jom. Tengok tak ada orang, keragai masuk. Keragai masuk dalam. Jadi ini benda realiti yang berlaku. Benda ni bukan berlaku zaman kita. Ni mula daripada dulu lagi. Cuba bayang, zaman Imam Syaukani lagi. Belum ada peralatan yang canggih, batu simen yang cantik, diperindahkan dan cantik. Tapi dah berlaku. Apatah lagi pada hari ini yang canggih peralatannya, serba cukup, serba indah, serba elok. Unsur-unsur seperti ini akan mudah untuk menyebabkan manusia terpengaruh. Sebab tu kata Imam Syaukani lagi, orang yang datang tu sama ada dia tujuan dunia atau tujuan akhirat. Yang nak main ni, ada yang betul-betul main, aku nak minta Allah tolonglah bagi syafaat aku di akhirat nanti. Ada yang main ni, aku nak berniaga ni, tolong orang aku Ustaz. Contoh. Bagi berkat ni aku memang nazak sini contoh. Okey. Fayastasghiru nafsahu binisbati, maka orang yang tengok yang jahil tadi dia akan berasa kecil dia tengok ni. Bahkan dia tengok yang main-main ni juga adalah lebih teruk lagi kalau dia tengok yang main-main di sini juga adalah orang yang dipanggil sebagai ulama. Ustaz. Ini tok guru ni, ini ulama, ini tok syekh. Dia juga main di sini. Dia juga main ambil berkat di sini. Lebih-lebih lagi akan mengelirukan dia. Menyebabkan dia akan terima. Tok syekh tu pergi apa? Nampak? Ha? Yang mana dia tengok tok guru ni, ulama ni nama orang panggil ulama. Kalau pi yang buat kerja lagu tu tak ada ulama, orang ulama. Okey, itu bukan ulama dalam semak tu. Wa akifan alaih, duduk di atas tu mutamassihan bi arkani, sambil duk pegang batu-batu. Kan kalau kita tengok ada tengok dia pegang batu nisan. Ada konsentrate, fokus. Tapi jauh lah. Kebetulan saya ke Indonesia ibu. Tahun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas saya pergi Indonesia. Masa tu di Jogja ada pilihan raya. Banyak bendera gantung ni. Lepas tu malam tu kita duduk di hotel, kita buka lah TV berita pilihan raya. Kita tengok ada wakil rakyat, calon untuk wakil rakyat ni pergi ke kubur Tok Wali. Dia tulis lah, calon wakil rakyat ini mengambil berkat, berdoa di kuburan wali. Wali, ada wali-wali apa? Wallahu alam lah. Ada berdoa di kuburan wali ini agar keberkatan dan memudahkan urusannya. Ya, masuk TV.
Ni TV ni, saya tengok dalam TV. Tengok tu dah Allah. Lepas tu benda yang sama berlaku di negara ni. Ada pilihan raya negeri tertentu, tempat tertentu, bukan kawasan tertentu dalam Malaysia ni. Tapi yang tu dia tak pergi ni, dia pergi kubur bapak dah. Dekat pergi kubur bapak, doa kubur. Hal seperti ni jangan kaitkan dengan politik lah, brother. Jangan kaitkan dengan jangan kaitkan dengan ni. Ini masalah akidah. Nak ziarah pergi ziarah, no problem. Tapi kalau nak pergi ambil semangat ruh, kita tak kata depa pergi ambil. Cuma kita kata benda ni tak mau jadi trend. Kalau kita start tunjuk contoh pada orang akan tambah lebih. Orang akan tambah lebih pasti. Dia lagi cerdik, dia kata, "Bukan pergi takat lagu tu tak dia apa. Tengok kami pergi buat kenuri tu. Pergi jamu orang pagi kita main tengok kubur. Apa nak kuning tu? Dia akan jadi lagi cerdik, lagi kreatif manusia. Jangan buka ruang benda macam ni. Nak pergi politik, you pergi politik. You nak pergi berdoa. Pergi Mekah ke, pergi mana ke, nak pergi berdoa kat masjid ke, pergi berdoa kat masjid. Pergi. Tak ada masalah. Tapi nak mula kita nak pergi duk ajak, nak pergi duk di kubur, nak pergi doa di kubur. Ini satu amalan yang bercanggah dengan Islam. Tak boleh. Dia main. Betul-betul yang saya tengok di Indonesia, balik lepas tu, hai, Malaysia dah. Jadi kita tak mau benda macam ni. Nanti orang daripada kubur bapak, dia pindah pergi kubur untuk guru. Pasal apa? Pasal dia nak tunjuk pada rakyat, dia ni cinta ulama. Sokong aku lah. Yang ni problem. Ini masalah. Tolong jangan menggunakan agama dan isu-isu yang syirik seperti ini untuk kepentingan dan kedudukan politik. Okey. Kemudian ya, kita berhenti dekat situ dulu untuk hari ini, insya-Allah. Nanti kita sambung. Sama. Ini ada dua soalan penting ni, bagus ni soalan ni. Tapi penjelasan dia panjang sikit. Kita tengok yang ni yang Ustaz, ada satu hamba Allah bila dia tertidur di dalam Masjid Haram, dia selalunya didatangi oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya. Sampai dia sudah cam wajah Nabi, minta komen Ustaz. Terima kasih. Saya katakan mudah saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila orang kata orang tu datang mimpi jumpa Nabi, dia minta orang tu gambarkan wajah Nabi macam mana. Gambarkan, bagi orang yang cam ni, dia gambarkan, cerita wajah Nabi macam mana. Kita tengok dalam hadis serupa apa tidak dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Benda ni kita bukan pertama sekali kita kena tahu, setan tak boleh menyerupai Nabi. Tak boleh mengaku Nabi boleh. Setan boleh mengaku Nabi. Menyerupai Nabi tak boleh. Sama ada menyerupai bentuk rupa badan ataupun menyerupai perkataan, yakni wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia tak akan boleh menyerupai. Jadi sebab tu kena nilai balik. Itu Nabi apa tidak, biar sesuai dengan gambaran yang telah dijelaskan oleh para sahabat Nabi tentang ketinggian Nabi, tentang raut wajah Nabi, tentang janggut Nabi, tentang rambut Nabi, tentang susuk tubuh badan Nabi, warna kulit Nabi, mata Nabi, hidung Nabi, mulut Nabi, gigi Nabi, khatam Nabi di belakang, cara Nabi berpakaian. Sebab tu kalau orang kata nampak yang dulu saya dengar ada orang yang cerita pasal mimpi jumpa Nabi kan, dia cerita kata ada orang mengadu kepada dia, mimpi jumpa Nabi pakai lemak pendek, basuh raita. Itu yang syok. Basuh raita. Ini pernah dicerita oleh seorang yang dia menceritakan tentang dirinya bertemu dengan Nabi. Dia cerita, orang cerita kepada dia. Maknanya cerita tu tak betul lah. Cerita macam-macam. Jadi sebab tu mimpi bagi betul. Dia bukan syarat kata kena duduk dalam Masjidil Haram baru mimpi, kena duduk dalam masjid ni baru mimpi, tak semestinya. Mimpi jumpa Nabi SAW ni adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ingat sampai bila-bila pun mimpi tersebut tak boleh dijadikan dalil untuk berhukum. Maksudnya kalau orang kata, Ustaz, pasal apa semayang macam ni Ustaz? Sebab saya mimpi bertemu dengan Nabi SAW, Nabi ajak saya semayang macam ni. Tak boleh. Melainkan mimpi tersebut bersesuai dengan dalil. Contoh kata semayang, di dalam semayang baca surah Al-Fatihah.
rukun solat, antara rukun solat. Baca surah Fatihah. Jadi datang dalam mimpi kita, baca Fatihah. Oh, kita baca macam Nabi ni. Cek-cek memang dari sudut ni raut wajah ke apa ke gambaran ke memang sesuai dengan Nabi SAW. Ataupun kalau kita tak nampak gambaran pun, apa yang disampaikan tu bertepatan dengan syariat. Fatihah merupakan rukun. Ataupun kita buat salah ke, ada ditegur, teguran itu merupakan benda yang betul. Dan kita yakin benda itu adalah Nabi SAW, kerana dari sudut penceritaan yang diceritakan kepada kita tentang Nabi SAW adalah benar. Yang ini dari sudut hadis satu-satu. Dia tak syarat tempat, dia tak syarat nak tidur lagu mana mimpi jumpa Nabi ni, dia tak syarat nak kena baca apa-apa, dia tak syarat. Kalau siapa yang meletakkan syarat-syarat ni, bagi kepada kita garis panduan. Kalau macam tu senang lepas ni. Kita buang, tinggalkan Quran Sunnah, kita kira niat mimpi jumpa Nabi, tanya Nabi, mayang aku betul tak Nabi? Tidur jumpa Nabi. Dia mayang aku betul tak? Solat aku betul tak? Puasa aku betul tak? Ni senang, kita belajar dengan Nabi, tak payah main kelas. Okey. Ustaz, patutkah kita selalu ziarahi kubur saudara-saudara yang terdekat? Patutkah kita ziarahi kubur saudara-saudara yang terdekat dengan kita, terutama pada hari Jumaat, atau sudah mencukup kita doanya daripada rumah? Ziarah kubur ni, ziarah kubur, semua kubur sunnah. Kita ada cerita ziarah kubur, kuntu nahitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang hampa ziarah kubur, lah ni ziarahlah kubur. Sesungguhnya ia mengingatkan kamu akan kematian. Ziarahlah kubur, pi masuklah kubur, pusing 2-3 kali keluar. Tapi bagi perempuan, elakkan daripada selalu. Elakkan daripada selalu ziarah kubur. Berhati-hati kerana wujud di sana hadis la'anallahu zawarat, yakni wanita yang selalu. Juga disebut zairat dalam riwayat yang berbeza. Tetapi yang sahihnya bukan larangan kepada wanita yang ziarah kubur, larangan dia adalah berselalu. Kerana emosi wanita berbeza dengan emosi lelaki. Itulah kita jelaskan. Jadi pun yang lain kita tentang ketetapan pada hari Jumaat, wallahu alam, berikan dalil dan bukti. Sedang Nabi SAW tak menetapkan hari tertentu pun untuk menziarahi tanah perkuburan. Sama ada raya ke apa ke bila ke, ziarahlah. Kalau kita nak ingat akan kematian, ingatkan akhirat, ziarahlah kubur. Bagi salam, ingatkan kematian. Aku mati. Bagi salam, assalamualaikum ya ahlul qabr antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Masuk kawasan kubur. Ya, kita bagi salam. Tengok kubur semua bagi salam. Assalamualaikum. TFB tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi apa ni yang tu yang tak perlulah kan. Okey. Perintah salam ni mai daripada Nabi SAW. Nabi suruh kita bagi salam kepada ahli kubur. Itu saja. Depa dengar diceritakan oleh Nabi SAW. Mereka mendengar ucapan salam kita. Soal depa jawab balik tak? Itu kita mana tahu. Tu tak diceritakan oleh Nabi SAW. Hadis yang sama inilah yang diguna pakai, dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang depa nak pergi baca Quran dari kubur, berkata pasal dengar. Kalau kita nak ambil syariat yang berkaitan dengan ibadat ni kita kena ingat prinsip ibadat. Minta tolong bagi orang yang mengaji fiqh ni, mengaji fiqh, kita semua mengaji fiqh. Maksudnya orang yang dari sudut fiqh, kaedah usul fiqh, bagi faham usul fiqh itu betul-betul. Kaedah dalam fiqh ni telah membuktikan bahawa ulama telah bersepakat asal ibadat adalah tauqif ataupun tahrim. Tauqif ni maksud dia kita berhenti, jangan pergi lebih. Takat mana apa yang Allah turun takat tu saja. Berbeza dengan asal pada muamalat. Asal pada muamalat adalah harus. Asal ibadat tauqif ataupun tahrim. Ada ulama yang keras, bukan yang keras, yang tegas, dia kata tahrim, haram buat. Kecuali datang dalil suruh buat baru buat. Tapi yang agak toleran sikit perkataan mereka guna tauqif, berhenti, jangan buat. Itu adalah asal pada setiap ibadat. Jadi bila kita katakan ibadat, baca Quran je kuat ibadat ke tak? Orang meniatkan benda tu ibadat sudah semestinya. Jadi mana dalil? Bagi dalil. Jangan ambil kiyah umum pasal bagi salam boleh, takkan baca Quran tak boleh.
Ini kias yang salah. Kias dalam situasi yang berbeza. Sebab apa? Ulasannya perlu dilihat pada perbuatan Nabi. Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. So bila Nabi SAW tak buat, maka kita jangan pandai-pandai fikir. Jangan pandai pergi tambah, jangan pandai pergi topak bagi lebih. Biasa. Ya. Tak payah. Yes. Ingat mati kita. Ayah kita pusing ziarah seperti Nabi. Sebab tu ada adab masuk kubur. Seperti kita buka kasut. Buka kasut masuk dalam kubur, jalan sekali. Assalamualaikum ya ahli qabr antum sabiqun ahlikum. Ingatkan kematian. Kalau nak berdoa kepada saudara kita, doa. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa mereka semua. Rahmatilah mereka. Ya. Itu mungkin atas dasar kejahilan. Orang yang pergi tu ikhlas, betul-betul ikhlas nak buat baik, bukan pergi nak buat jahat tu. Pergi memang nak buat baik, nak baca Al-Quran, nak baca surah Yasin. Buat macam mana telah diceritakan kepada tentang kelebihan surah Yasin, telah diceritakan kepada tentang kelebihan kita baca Quran dia kubur, telah diceritakan kepada dia kelebihan si mayat mendengar, si mayat dapat pahala, kita boleh pasing-pasing pahala. Dia buat macam button lawan lari pula. Masing-masing lari. Memang package baca Quran 40 hari. Memang. Yang tu semua buat duit macam tu. Bisnes. Dia benda-benda macam ni yang tadi dulu tentang bacaan-bacaan Yasin tadi memang satu amalan yang tidak, saya katakan, tidak dinukilkan daripada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun riwayat yang disandarkan kepada Imam Ahmad, bahawa Imam Ahmad pernah marah orang baca Quran di kubur, tapi Imam Ahmad ditegur, Imam Ahmad tarik balik, Imam Ahmad kata okey tak apa habis baca Quran di kubur, dia mengizinkan. Itu adalah riwayat yang dhaif. Itu riwayat yang lemah. Tapi kalau sekiranya betul pun riwayat tu, perbuatan Imam Ahmad bukan merupakan satu hujah dan dalil. Dalil adalah perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sekiranya perkara itu baik, nescaya generasi yang cintakan pahala lebih daripada kita ni, mereka akan mendahului kita buat benda tu. Yang lebih gila syurga daripada kita sahabat Nabi. Janganlah siapa-siapa pun mengaku aku lebih suka syurga daripada Abu Bakar. Tak ada. Tidak akan seorang. Tak ada. Kita nak pergi sedekah, Fatihah, nak pergi sedekah. Sebab tu kita tengok macam Cik sebutkan tadi, sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba mereka. Orang nak berlumba-lumba nak bersedekah. Uthman sedekah berapa ratus ekor unta untuk peperangan. Pasal apa? Pasal Nabi sebut tentang kelebihan bersedekah. Kita lah ni sebut pasal kelebihan bersedekah. Kelebihan ni bagus, ni bagus, ni bagus. Berapa diperlukan untuk majlis tertentu ke apa kan? Ada lagi 5 ratus. Mahal tak Ustaz? Dia kendok tu eh. Dia lagu tu. Jilin. Ini kita, saya bukan nak cerita pasal sedekah tu, saya nak cerita pasal kecintaan kepada syurga, kecintaan kepada pahala tu. Sahabat Nabi lebih dahsyat. Bila depa ni lebih dahsyat, apa sahaja yang ada unsur-unsur pahala, depa akan buat dulu. Jadi kalau benda tu depa tak buat, macam mana tiba-tiba kita pergi nak mengaku, nak abang kata amalan tu lagi bagus, amalan tu lagi baik, amalan tu afdal. Macam mana? Pengakuan kita ni mai berasaskan apa? Apa faktanya? Apa reference, sumber rujukannya? Inilah dalilnya. Maka minta dalil, minta bukti. Jangan hanya sekadar kita mendakwa. Dia bukan kata susah, cumanya mungkin di peringkat-peringkat seperti ni kita kena, orang kata apa, didikan melalui teladan. Didikan melalui teladan. Orang pergi baca, kita pergi lalu ziarah, kemudian cuba lakukan sesuatu yang boleh menghalang bacaan dia, seperti kita bagi salam dia, kita sembang berborak dengan dia,
Itu perkara-perkara. Kemudian sebarkan risalah, ilmu. Sebab dakwah Islam adalah dakwah ilmu, fakta. Jadi sebab tu penulisan ni penting. Penulisan penting. Lepas tu kuliah-kuliah pun kita kena berikan fakta, kita kena berikan Quran, kita kena berikan hadis. Ikat orang dengan Quran dan hadis, bukan ikat orang dengan tokoh ni dan tokoh tu, kepribadian ini dan kepribadian itu. Tak boleh. Kalau ikatkan macam tu, dia akan jadi ta'assub, dia akan jadi fanatik. Jadi biar kita ikat orang dengan wahyu, Quran dan juga hadis terlebih dahulu, ikat dengan kefahaman prinsip-prinsip dasar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam beragama. Macam mana sahabat Nabi ni beragama. Sebab tu kita kena contoh macam mana cara sahabat Nabi beragama. Sebab mereka lebih tahu hak mana pahala lebih banyak, hak mana pahala ni, hak mana pahala ni, hak mana pahala. Sebab mereka adalah orang yang sering berlumba-lumba untuk mendapatkan pahala. Jadi sebarkan ilmu, artikel, kita tulis sikit dalil, Quran, hadis, apa yang ada ziarah kubur dulu. Kalau kita nak pergi duduk terus sesungguhnya bid'ah kat mau buat macam ni. Dia berlaku macam zaman Nabi. Kata Aisyah, kalau Nabi turun dulu ni, Nabi mula-mula pergi habaq kata zina haram, pasti orang akan terus berzina. Arak haram, pasti orang akan terus minum arak. Tapi Nabi datang dengan memberikan kepercayaan, akidah tauhid, Nabi cerita pasal syurga, Nabi cerita pasal neraka. Itu adalah konsep yang Nabi SAW ketengahkan dalam dakwah Nabi. Itu Nabi dengan Arab jahiliyah yang jahat, yang macam-macam masalah fi'il yang mereka lakukan pada Nabi SAW. Kita ni, orang Melayu kita ni, silap pulut, lembut nak abang bagi. Dia lembut dengan tarinya, nak boleh ni, nak masuk rumah pun pantun 3-4 lapis tu. Dengan tepak sirihnya, dengan macam-macam ada punya ni. Saya rasakan insya-Allah dari berperingkat dengan sedikit berbekalkan kesabaran, ketabahan dalam dakwah ni. Cuma kita sebagai orang yang sampaikan dakwah ni, kita kena ingat satu benda ataupun mungkin boleh kata dua benda. Pertama sekali, kita berikan dengan ilmu. Kedua, kita jangan harap orang tu mesti berubah besok lepas kita bagi. Orang ni, orang tak berubah lagi. Kalau tak payah tak ada dakwah lah kalau gitu. Sebab tu dakwah ni bagi nasihat, walaupun puluhan kali, walaupun ratusan kali, bagi nasihat. Itu adalah tugas orang da'i. Soal dia nak berubah tak berubah, kembali kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sikap dia. Dia nak tak kepada kebenaran. Itulah. Wallahu a'lam. Ya. Dia kekhilafan itu berlaku pada hadis yang saya katakan tadi. La'anallah zairatil qabr. Allah laknat wanita-wanita yang menziarah kubur. Satu lagi riwayat, la'anallah zawarat. Allah laknat wanita-wanita yang selalu ziarah kubur. Jadi hadis zairat tu diperselisihi. Wanita-wanita yang minta maaf, hadis zawarat. Zawarat ataupun zairat, saya tak pasti antara satu ataupun dua tu, nanti saya cek balik. Salah satu daripadanya dinilai lemah, dhaif. Jadi menyebabkan para ulama membuat ulasan. Ada sebahagiannya juga tetap beramal dengan hadis tersebut. Allah laknat wanita-wanita. Sebab tu macam di Saudi, dia berpegang pada mazhab Hanbali yang berdalilkan Allah laknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Maka dia tak bagi perempuan ziarah kubur. Kita kat duduk masuk ziarah kat dalam pusing tak boleh. Okey. Sebab bila kata ziarah ni, dia mesti masuk kawasan dalam. Ziarah mesti masuk kawasan dalam. Macam kita pergi ziarah rumah orang kan. Saya pergi ziarah rumah apa ni, abang lah, pakcik dia katakan, Ustaz main masuk. Tak puas, saya ziarah kat luar lah. Dia tak panggil, dia mesti masuk dalam kawasan rumah. Kawasan rumah yang berpagar tu, kawasan rumah. Kalau duduk kat jalan lah, saya pergi ziarah rumah, orang tak pergi ziarah rumah, pergi jumpa selisih kat luar tepi rumah lah. Nampak? Bila kata ziarah kubur, dia mesti masuk kawasan dalam. Jadi mereka berdalilkan hadis ni larang perempuan ziarah kubur. Adapun jumhur para ahli ilmu, mereka berdalilkan hadis yang menunjukkan Allah laknat wanita yang selalu saja. Pasal dibimbangi emosi, perasaan itu berbeza dengan orang lelaki. Jadi lelaki harus ziarah kubur. Ada pandangan juga mengambil mutlak umum hadis Nabi, iaitu kuntu nahitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang puas ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ada mengambil pendekatan hadis tersebut. Walau bagaimanapun pendapat jumhur, saya rasakan wallahu alam lebih tepat dalam isu ini, iaitu dilarang bagi wanita itu selalu ziarah.
Dari sudut emosi mereka berbeza. Boleh ziarah. Boleh ziarah kubur. Boleh insya-Allah. Boleh ziarah kubur. Tidak ada masalah. Ya. Mas pernah mengatakan culture Indonesia yang malam tu mesti ada tahlil, right? Ya. So I know there's a sunnah, tapi what is best yang katalah after a funeral, what do we do with zaman tahlil? Okey. Dia macam ni. Mungkin kita membicarakan tentang alternatif. Pertama sekali, secara prinsipnya kita kena tahu. Ada amalan-amalan di dalam Islam ni yang kita katakan amalan-amalan tersebut boleh dijadikan sebagai alternatif. Dan ada juga amalan-amalan yang dilarang kita buat dan di sana tidak ada alternatif lain. Yang kita kena tinggal, memang tak boleh, tak ada alternatif, kena tinggal, kena berhenti. Tak semua benda bila dilarang ada alternatif lain. Tak semua benda. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, bila kita buat satu contoh, kita kata okey, kita nak gantikan dengan tahlil, kita buat amalan lain lah. Kita buat baca Quran lah. Baca Quran semua, baca Quran sendiri-sendiri. Okey. Sekiranya perkara kita tu, tindakan kita tu dicontohi, semua orang baca Quran lah, semua baca Quran ni, ganti tahlil baca Quran ni, adakah tu sunnah tak? Tak suruh. Lepas tu nak ganti, ataupun orang kata kita gantikan dengan ceramah. Jadi semua orang mati lepas tu kawasan tu, malam tu ceramah. Ada juga, ada tak? Ada, tak ada. Maksudnya kita khususkan malam tu untuk mengajak ceramah. Tak ada. Tak khusus juga, tak boleh. Kalau kita pandai-pandai mengkhususkan ni, nanti dibimbangi, diikut. Macam kata Imam Malik itulah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dua benda yang berbeza. Kata Allah di dalam Al-Quran. Adalah kamu berhati-hati daripada melakukan sesuatu yang menyelisih perintahnya, perintah Allah. Dibimbangi akan ditimpakan fitnah atau dibimbangi akan ditimpakan azab yang pedih. Dua. Satu fitnah, satu azab yang pedih. Fitnah ni akan menjadi ujian bagi manusia lain. Orang tengok, oi, macam bagus ini. Sedangkan perbuatan tersebut menyelisihi Nabi. Imam Malik menggunakan ayat Al-Quran ini untuk menjelaskan bagi seorang lelaki, yang mana lelaki ini dia nak pi buat haji ataupun umrah, dia nak berniat di Madinah. Dia dah penduduk Madinah, dia nak pi, tapi dia nak berniat dalam bandar Madinah. Dia tak mau niat dekat miqat Zulhulaifah bin Ali. Dia kata, aku niat awal-awal apa salah? Aku hanya tambah lagi jauh lagi bagus. Nampak? Tu Imam Malik kata, aku bukan nak kisah pasal kilometer hang tambah. Aku bukan nak kisah apa hang nak buat, tapi aku tak mau nanti suatu hari nanti amalan hang ni akan dikatakan lebih baik daripada apa hak Nabi buat. Nampak? Jadi begitu juga kita tahlil contoh. Malah orang bisa buat tahlil. Kita pun kata Allah, duk belah orang buat tahlil, kita nak didik macam mana? Okey, satu, tujuan pendidikan. Kita nak didik masyarakat kita, nak bagi ilmu dekat depa, mungkin depa tak tahu. Maka kita pun panggil lah ustaz, malam ni ustaz, kita panggil, saya panggil orang malam ni, kita bagi tazkirah sikit. Apa adab-adab kita ziarah orang mati, apa yang perlu kita tahu, sunnah-sunnah Nabi SAW. Untuk tujuan pendidikan, maka tidak menjadi masalah. Jangan jadikan dia sebagai satu kemestian. Dibimbangi, kalau dicontohi nanti oleh orang lain, dia akan jadi satu kemestian. Okey lah ni kita semua ganti tahlil, kita ganti dengan tazkirah. Jadi bid'ah baru pula. Alhamdulillah orang baca tahlil, baca apa ni pula. Yang tu kita kena ingat. Tujuan pendidikan tak apa, kita bagi pendidikan. Dan pendidikan ni dia bagi tazkirah, bagi kita peringat orang. Jadi bila kita contoh kata kita mak kita mati, ayah lepas tu ayah pula mati. Jadi masa mak mati dulu kita bagi tazkirah. Pasal kita baru-baru mengenal tentang sunnah ni, nak didik orang lagi. Masa ayah mati cukup tak payah buat dah. Oh cuba tak buat lah. Lah dulu kan cerita dah sunnah-sunnah bila mati. Apa lagi nak buat? Kita dah cerita dah kan. Memadai dengan kita sebar risalah ilmu.
Bagi dia sana ilmu pada orang. Orang pergi ziarah kubur tu, kita bagi dia sana ilmu pada dia. Itu tak ada masalah. Itu didikan ilmu. Itu dakwah. Orang nak pergi ziarah kubur ramai-ramai ni kan. Bagi orang yang mati, bagi ahli keluarga si mati. Dia dah siap dah. Benda ni dah ada dah. Just print out, sebarkan. Suruh sepupu-sepipik kau hang tolong buat Zat. Tulis Zat ni, benda ni dah ditulis dah. Sebarkan Zat. Apa adat-adat ziarah kubur? Bagi di kuburan. Bagi orang hak pi tu, hentaklah karut maut Zat. Satu lagi Ustaz yang orang pergi tengok api mayat kan. Biasa ada kubur Surah Yasin lah. Alternatif dia apa dia? Terus dia pipi balik je lah. dia macam kita katakan tadi, benda tu tak ada. Bila tak ada nak ganti dengan apa? Nak buat apa? Kata Nabi SAW doa, istaghfiru li akhikum. Istighfarlah, doa mohonlah pengampunan untuk saudara kamu. Wad'u lahu thabat, doakanlah agar dia tetap. Fa innahu al'an yus'al, sekarang ni dia sedang ditanya oleh Allah, oleh pada malaikat. Hak tu saja. Kalau dia print buku doa-doa tu, all the specific doa was sebelah Tu saya kata tadi, sebarkan. Risalah. Pasal apa nak spesifik doa? Bagi tahu saja supaya tak terikat nak kena baca doa ni ke, nak kena baca doa ni ke. Tulis. Doa mohonlah pengampunan untuk si mati, kata Nabi SAW dalam hadis. Dia minta lah dengan apa bahasa dia tahu. Ini pipi pula kita tulis doa, tulis dalam bahasa Arab pula, dia tak boleh baca. Tengok buat-buat lah. Bunyi padahal kan tahu. Contoh kan. Sebut. Sebab itu satu kemudahan. Nabi bagi kelonggaran. Baca apa yang ni, Nabi tak pengampunan agar Allah ampun dosa dia. Bahasa yang mudah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat baik adab orang. Bagi di kawasan perkuburan. Supaya orang dapat manfaat untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pengajaran. Wallahu a'lam. Itu kalau orang dah meninggal banyak hari Ustaz, dia orang macam dia pergi ke rumah orang yang meninggal tu, dia kumpul ramai baca Al-Quran. Macam mana tu Ustaz kalau dia ajak kita pergi? Allah, kita usaha untuk elakkanlah. Usaha untuk elakkan. Mereka melihat benda tu benda yang baik, kan? Sebab tu saya katakan, kita sekarang ni kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita jauh daripada memberi penjelasan kepada masyarakat. Sebab tu berlaku isu apabila kita ini bid'ah. Kita telah menyatakan hukum. Memang kita perlu menyatakan itu Nabi sebut. Ini bid'ah ni Nabi sebut, kita kena sebut. Cuma bagi mereka yang tak dengar penjelasan, khususnya macam melalui YouTube contohnya. Kita mengajak di sini, ni kira hardcore semua lah ni. Kira kita pun gang gitu ya kan. Apa saja okey, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh. Bagi orang yang dengar dalam YouTube ni, depa tengok ke kita, depa kenal ke kita, depa mengaji ke ikut kelas pengajian kita secara berperingkat ni. Depa tak ikut, depa dengar, oh apa ni kata ni bid'ah, apa ni karut. Depa tak dengar penjelasan yang detail, yang panjang. Itu saja isu dia. Sebab tu juga bila kita berhadapan dengan orang, kita tak boleh buat pendekatan yang sama. Orang semua pendekatan berbeza. Orang jahil, pendekatan cara jahil. Kita nak pergi dua abang ada, hang bid'ah, hang neraka, buat macam ni. Tak boleh. Pendekatan ilmu, Islam agama ilmu, sampaikan ilmu. Dekatkan dia dengan agama melalui ilmu, dekatkan dia dengan tauhid, akidah. Benda apa yang paling penting nak perbutir pada dia. Bukan masalah tahlil tu lagi. Masalah paling besar perbutirkan akidah kepercayaan dia tu. Tauhid, jauhkan diri daripada syirik dan sebagainya. Lepas tu baru secara berperingkat. Sebab tu perlu kesabaran. Masalahnya kita nak perubahan tu berlaku depan mata kita. Ni masalah problem besar. Orang kita dakwah, dia nak perubahan berlaku zaman aku agar nama aku masuk dalam Malaysian Book Record. Aku dah yang ubah. Masalah dia nak lagu tu. Dia sepatutnya dia kena tengok macam ni. Dia kena tengok macam sahabat Nabi. Pasal apa dia sanggup biar anak panah tembusi tubuh badan mereka, tombak tembusi tubuh badan mereka? Apa sebabnya? Sebab dia nak dakwah Nabi terus berjalan. Dia sanggup walaupun tak mampu melihat pembukaan kota Mekah pun. Tak apa, kami sanggup. Yang penting dakwah Nabi terus berjalan. Dia berharap Islam tu sampai untuk generasi seterusnya. Kita tak sanggup korban tu, kita nak berubah. Aku yang ajak dia. Kita nak syok tu. Wallahu a'lam.
Ya. Di Pulang Bali dia cakap kami kan hendak ini Wahabi. Ha. Dia macam ni je. Macam ni je ibu. Cadangan saya jangan. Tak bagus. Cadangan saya apa ni ada pernah berlaku lah. Seorang ustaz kita buang nama je. Buang nama tu, buang kulit, bubuh lain, delete apa semua ni, bagi buku kat dia. Bagi, dia tak mau tengok nama je. Baca. Okey apa? Habis dia baca baru kita hantar apa tulis. Ni lah Wahabi. Contoh kan. Ha? Di salah satu surau di sebelah apa ni, ini ada tempat saya mengajak. Saya baca salah satu buku Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pok-pok yang tak ketahuan hala ni tuduh dia sesat, kafir apa semua, dia bunuh orang. Ini tuduhan-tuduhan yang palsu dan tak berasas. Kita ada cerita di Al-Khadim baru ni, Wahabi itu sebenarnya sandaran kepada Abdul Wahab bin Rustum. Zaman tahun kurun kedua ketiga hijrah yang lalu dah mati. Ini tu Wahabi yang sebenar. Ini Muhammad bin Abdul Wahab ni lahir tahun 1115 hijrah, mati tahun 1206 hijrah. Jadi satu zaman yang sangat jauh. Jadi saya tak cerita dia punya mengarang tu. Saya baca dulu kitab dia. Kitab dia cerita pasal apa? Cerita tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasul. Mengenal Allah, dia cerita kita diharam mensyirikkan Allah. Satu dalil. Apa perkara yang mensyirikkan Allah? Dalil. Satu, semua dalil Quran. Habis itu mengenal Islam. Mengenal Islam, apa itu Islam, rukun iman, ihsan. Kemudian habis itu mengenal Nabi, latar belakang Nabi sikit. Dalil. Sampai tengah baca dah tu, baru saya cerita. Saya kata, kitab ni okey ke tak tuan-tuan dan sekalian? Oh bagus, tak ada bagus. Buah kilas lah tu. Mau cakap bagus. Ni lah kitab Wahabi ni. Muhammad bin Abdul Wahab yang hampa duk kata orang duk tuduh. Kan keluar tu satu macam 72 kesesatan. Apa dia ni kata ni? Bawa perempuan kereta, perempuan tak boleh bawa kereta. Sesat. Ahli sunnah kata perempuan boleh bawa kereta. Ini benda masalah undang-undang negara depa. Yang pergi kacau apa masalahnya? Nabi tak pernah keluar waran untuk tauliah pun. Yang kita pergi buat tu, ahli sunnah lagu mana? Benda-benda hal-hal yang seperti ini yang sangat-sangat tidak relevan, sangat-sangat tidak rasional. Jadi dituduh dengan pelbagai tuduhan. Jadi bila kita tunjuk kitab tu, orang yang nak kata ni buat mai semua kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Saya nak kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Buat mai semua kitab tu. Cari dalam kitab tu, dekat mana dia mengkafirkan orang, dekat mana dia suruh bunuh semua orang, dekat mana kata dia bunuh ulama, dekat mana dia kata dia benci ulama, kat mana dia kata dia benci Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kat mana dia tolak mazhab, kat mana dia tolak Nabi, dia benci Nabi, kat mana. Buat mai semua bukti-bukti. Perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada. Memang tak ada. Perkataan Muhammad bin Abdul Wahab haramkan bacaan Yasin malam Jumaat. Muhammad bin Abdul Wahab ni bukan cakap bab fiqh. Dia bukan terkenal dalam fiqh pun. Dia terkenal dalam akidah tauhid. Tu kata ni gelong dia cakap lagu ni semua ni. Ini masalah. Jadi ni ada lagi soalan-soalan tapi tak apalah, kita tangguh besok insya-Allah. Jadi kita tangguh di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.